Homestay berpuaka di Port Dickson. Tunggu selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Ali Bosco. Baiklah, channel ini banyak menyediakan video-video yang menarik. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang loceng untuk update video-video yang terbaru. Jadi guys, video kali ini saya ingin kongsikan kisah seorang perempuan. Dia dengan family dia bercuti di Port Dickson. So, standard lah kalau family bercuti, mereka memilih untuk tinggal di homestay kerana homestay lebih besar dan lebih selesa untuk tinggal sekeluarga berbanding kalau pilih hotel yang lebih kecil dan mahal. Dan homestaynya ni pun berhampiran dengan pantai. So, lagi mudah untuk beriadah satu keluarga. Jadi homestaynya ni diceritakan dia 2 tingkat dan ada 3 bilik. 2 bilik di atas dan 1 bilik di bawah. Dan bilik di bawah tu berhampiran dengan dapur. So, mereka pun sekeluarga pergilah ke Port Dickson dan stay di homestay tu, check in pada waktu petang, lebih kurang pukul 2 petang. Lepas mereka check in, mereka pun berkemas dan siap untuk beriadah di tepi pantai. Jadi biasalah keluarga di pantai, mandi, main pasir, makan-makan. Memang saya pun baru-baru ini pun pernah pergi Port Dickson. Memang meriah lah, meriah pantai itu, ramai yang beriadah keluarga. Memang best keluarga untuk beriadah di tepi pantai. Tambah-tambah lagi waktu cuti dan tambah-tambah lagi baru saja PKP kan. Jadi memang meriah lah. So, selepas petang tu mau dekat maghrib, mereka pun pulang bersiap untuk mandi dan berkemas semula. Dan malam selepas isyak mereka buat barbecue. Barbecue ramai-ramai di depan homestay tersebut. Jadi lebih kurang jam 10 malam begitu, semua pun bersiap untuk masuk tidur. Jadi diceritakan si perempuan ni lah, yang perempuan ni dia selalu video call lah kalau atas malam ni dengan dia punya boyfriend. Biasalah remaja ni, dia ada naluri untuk bercinta. Jadi dia video call lah dengan boyfriend dia melalui telefon. Video call baby, tengah buat apa? Gitulah kan. Jadi malam tu sekitar jam 12 malam, perempuan ni tiba-tiba dia macam merasa lapar dan ingin makan makanan ringan. Jadi dia turun ke bawah ke dapur lah. Dan bila dia turun dari bilik ini di atas sekali, dia ambil satu bilik lah, oleh kerana dia seorang saja perempuan. Dan satu bilik lagi abang-abang dia, dan mak ayah dia tinggal di tingkat bawah. So dia pun turun ke tingkat bawah untuk tengok di dapur lah kalau ada apa-apa benda yang boleh dimakan. Semasa dia turun ke bawah, lampu di tingkat bawah semua tutup, semua sudah off. So dia turun ke dapur, dia buka lampu dapur, dia cek lah apa benda yang boleh dimakan. Dan dia nampak ada beberapa biskut dan keropok. Dan dia pun ambil biskut keropok tu, dia bawa naik ke atas. So selepas tu dia off lah semua, tap dia off semua lampu. Dia off lampu dan naik ke atas semula. Sambil-sambil dia video call dengan dia punya boyfriend, sambil-sambil dia makan. Dia terlupa pula ambil air. Dia terlupa ambil air. Dan bila dia turun, sambil bawa telefon lah dengan boyfriendnya, dia video call dengan boyfriendnya. Bila dia turun, dia tengok lampu dapur sudah hidup. Dia cakap, bila masa pula kan, siapa pula yang turun? Dia tidak perasan pula. Jadi dia fikir mungkin ada di antara adik-beradik atau mak ayah dia lah, sebab bilik mak ayah dia di bawah. Kemudian dia tegur lah, siapa di dapur? Tapi tidak ada yang menjawab. Dia belum turun lagi nih, dia nampak saja lampu dapur terbuka. Kemudian dia tegur sekali lagi, siapa di dapur ya? Abang kah? Mak kah? Ayah kah? Tapi tidak ada jawapan.
Jadi dia fikir kalau dia terlupa off lampu, dia fikir semula, aku dah off, dia cakap. Tapi dia tak syak apa-apa lagi. Kemudian dia turun satu tangga dan jenguk kepala dia lah. Kemudian dia tegur lagi, siapa di dapur? Tapi tidak ada yang menjawab. Tapi dia lihat seperti ada kelibat orang di dapur. Jadi dia mungkin target mungkin maknya kah, ya, ayah dia kah? Sebab kalau abang dia mesti abang dia menyaut. Jadi dia turun sajalah, dia tengok sampai ke dapur. Dan bila dia tengok di dapur, dia tengok ada seorang perempuan dengan baju putih yang comot dan rambut mengurai. Muka dia tidak nampak. Jadi dia terkejut lah, pencuri ke apa ni, kan dia cakap. Sebab perempuan di rumah ni hanya dia, mak dia dan dia. Dan mustahil lah pula mak dia di meja bertengkek. Ya, dia cakap pelik juga lah kan. Kemudian dia cek lah pintu homestay tu semua terkunci. Jadi siapa bertengkek di atas meja ni, dia cakap. Dia di situ dia sudah mulai risau. Dia cakap siapa bertengkek ni. Dia tegur lagi, "Woi," dia cakap, "siapa kau?" dia cakap. Tapi yang perempuan di bertengkek atas meja tu hanya diam. Ya, dia diam. Dia tegur lagi, "Siapa kau?" dia cakap. "Kau ni siapa? Kenapa masuk-masuk rumah ni?" Kemudian suara perempuan tu tiba-tiba dia macam ketawa. Dia cakap, di situ dia sudah mulai seram. Dia cakap, siapa ni? Kemudian boyfriend dia pun di video call tu tanya, kenapa baby? Kemudian yang perempuan di meja tu, bertengkek di meja tu, tiba-tiba dia menoleh sambil tersenyum. Dia tengok guys, muka dia sangat menggerunkan. Mata perempuan tu merah menyala. Kulit dia menggerutu. Dan dia terkejut, siapa lagi di dalam rumah ni muka sedemikian. Dan perempuan di rumah, di dalam homestay tu masa tu hanya mak dia dan dia. Jadi siapa kegerangan yang bertengkek di atas meja, rambut panjang dengan baju yang kotor kusut masai. Dan bila perempuan tu saja senyum, ya, dengan muka yang menggerunkan, baru dia tahu itu bukan manusia. Dan bila dia sedar itu bukan manusia, bulu roma dia kembang. Dan terus, tanpa lagi dia bercakap, dia terus lari masuk ke biliknya. Dia belum berteriak lagi, dia terkejut saja. Dia lari, duduk, lari masuk bilik dan terus tutup pintunya. Dia naik katil dan berselimut. Kemudian dia beritahu boyfriendnya. Dia beritahu, baby, aku nampak macam hantu, baby. Aku nampak macam hantu. Astaghfirullahaladzim. Baca doa. Kau panggil ke abang kau, mak ayah kau. Takut, baby, takut. Dia ketakutan, dia tidak tahu nak buat apa. Dan tiba-tiba dia terdengar seperti bunyi tapak kaki sedang naik ke tangga. Naik perlahan-lahan. Ya, kita tahulah kan macam mana bunyi tapak kaki kan kalau orang berjalan kan. Dia tapak kaki tu macam seperti naik tangga. Perlahan-lahan menuju ke bilik dia. Dia lagilah ketakutan. Baby, dia sudah naik, baby, dia sudah naik. Baca doa, istighfar banyak-banyak. Dia pun baca doa dan istighfar. Tapi bunyi tapak kaki itu semakin lama semakin dekat sampai ke bilik dia. Sampai ke bilik dia, tombol pintu dia dibuka. Baru dia terfikir, dia lupa kunci bilik dia. Ya, cek. Bila dibuka pelan-pelan, senyap. Jadi perempuan tu cuba intai melalui selimut dia, adakah makhluk itu masuk ataupun tidak. Dan bila dia tengok pelan-pelan, ceng! Di depan matanya sudah guys. Apa lagi, berteriak perempuan tu sekuat hatinya. Teriak, menyebabkan abang dia di bilik sebelah dan mak ayah dia terkejut dan keluar dari bilik menuju ke biliknya terus. Terus kenapa ni, apa yang berlaku? Terus dia meluru kepada mak dia peluk mak dia. Mak, ada hantu mak rumah ni, mak. Mak, ada hantu mak rumah ni, mak.
Mak dia cakap, abang, aku dah cakap bang, memang rumah ni berpenunggu bang. Astaghfirullahaladzim, dengan ayah dia. Dia cakap, okey. Mak dia cerita, memang mak sudah nampak sebenarnya. Memang masa kita tidur tadi, mak dia sedar, ya, memang ada sesuatu dalam rumah ni. Tapi ayah dia yang tidak percaya. Jadi ayah dia nekat, okey, malam ni kita tidur ramai-ramai di ruang tamu. Esok selepas subuh, awal pagi, kita terus check out daripada homestay ni. So mereka pun ramai-ramai, abang dia, mak ayah dia, dan dia sekali tidur di ruang tamu beramai-ramai. Semua berada dalam ketakutan. Dan masa dorang di ruang tamu tu pun mereka tidak selesa. Mereka terdengar macam-macam ada bunyi di dalam rumah tersebut, seperti orang berjalan, seperti orang mengheret kerusi, seperti ada orang di dapur. Dan yang paling mengerikan, mereka terdengar suara orang menangis. Abang dia pun tak berani nak jenguk, ayah dia pun tak berani nak jenguk, semua ketakutan, ya. Sampai benda tu berlaku sampai ke subuh. Selepas solat subuh, mereka berkemas, terus check out daripada homestay tersebut. Dan mereka pun tidak beritahulah tuan homestay tu tentang apa yang berlaku. Tapi mereka sudah tidak mau tinggal di homestay itu lagi. Dan itu menjadi satu kenangan yang ngeri untuk mereka, satu keluarga. So guys, itulah dah kisah seram kita kali ini. So, sebelum kamu stay di satu homestay tu, cek dahulu. Kalau boleh kita bagi salam, ya, kita bagi salam, ya, kita baca doa. Ya, tidak mustahil rumah-rumah begitu, mungkin pemilik rumah tersebut, ya, mungkin ada memelihara saka, mungkin memelihara ilmu hitam, ataupun rumah tersebut memang ada sejarah yang tersendiri, mungkin orang bunuh diri kah, apa-apakah, ya. Jadi memang tidak tahu apa sejarah rumah tersebut. So, benda ni memang akan mengganggu, dia akan cuba uji kamu. Tapi kalau kamu baca doa, sekurang-kurangnya benda tersebut tidaklah mengganggu kamu. Apa-apapun, kalau ada gangguan begitu, serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setakat itu saja kisah seram saya kali ini. Mudah-mudahan kisah ini dapat menyeramkan diri anda. Kita akan berjumpa lagi di video akan datang. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang lonceng untuk update video-video yang terbaru. Ali Bosku, Assalamualaikum.